Semenjak ni tak tahu semenjak bila kita orang Islam dah kurang kasih sayang. Dulu orang tengok orang Islam, orang kafir, orang bukan Islam ingin menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Sekarang orang tak tertarik nak menjadi sebahagian keluarga kita sebab kita sama kita pun hilang kasih sayang. Kadang adik-beradik pun bergaduh, malu dengan Allah. Kadang suami isteri pun bergaduh tak berhenti, malu dengan Allah. Kadang-kadang orang kawan-kawan sama-sama masjid bergaduh, malu dengan Allah. Kadang-kadang kita sama-sama pendakwah bergaduh, malu dengan Allah. Kadang-kadang kita sesama orang Islam bergaduh satu sama lain, malu dengan Allah. Kita kalau nak bergaduh dengan orang, bukan malu dengan orang, malu dengan Allah. Malu dengan Nabi SAW yang bina agama dengan air mata, dengan darah. Nabi berjuang untuk agama ni siang malam, susah Nabi. Nabi berehat pun tak sempat. Keluar baju pagi bersih, balik petang kotor. Hari-hari buat dakwah, pagi sampai petang. Malam tak tidur, baru baring sekejap. Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bangun nangis. Nabi sepanjang malam nangis untuk kita. Nangis sampai pernah satu hari Nabi SAW nangis. Jibril turun kata, ya Rasulullah, Allah bahasa mudahnya, kenapa kau menangis, tanya. Tapi sebenarnya tanya, jangan dah-dahlah menangis tu. Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril balik semula. Tiba-tiba tengok Nabi nangis lagi. Jibril datang lagi kata, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Dan kata lain, dahlah menangis tu, berhentilah menangis. Teruk sangat menangis. Kalau kita dalam menangis, Nabi SAW kata apa? Menangis kuat-kuat malam-malam. Nabi kata apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa umat aku. Jibril kata, Allah janji akan urus kau umat kamu. Jibril balik. Nabi berhenti sekejap, Nabi sambung nangis lagi. Kata, ya Allah, ampunkanlah dosa umat aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa umatku. Ini manusia yang nak kita semua bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dihormati Nazir Masjid, Imam Masjid, yang dihormati Lijatan Kuasa Masjid, ketua-ketua masyarakat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak, adik-adik semua sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semua untuk berada dalam majlis ilmu, dan ini satu kurnia dan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jemput kita datang ke sini, kerana itu kita kena rasa sangat bersyukur dan kena rasa sangat berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat menyebut nama Allah walau sekali, satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, diberi keluarga, diberi macam-macam nikmat, tapi mereka tak dapat mengenal Tuhan mereka ialah Allah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar dalam dunia, mengatasi nikmat duit, harta benda, mengatasi nikmat rumah tempat tinggal, kenderaan, mengatasi nikmat segala pangkat, kuasa, kemasyhuran dalam dunia. Perkara yang paling mahal, berharga sekali dalam dunia ini bila kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita kena rasa sangat bersyukur bila dapat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Duduk majlis ilmu ni dan kurnia Allah yang besar. Duduk sahaja macam ni je pun dipanggil majlis keampunan dosa saya, tuan-puan, abang kakak, adik-adik semua. Duduk majlis ilmu, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dosa kita semua sedang diampunkan. Antara tanda dia baru mula dah rasa mengantuk. Ada rasa mengantuk dah? Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur, banyak dosa dia ni dah tidur dah. Dan dari Nabi SAW sebut, bersabda, ilmu ni ada dua, satu di lidah, satu yang memberi kesan ke dalam hati. Orang-orang dulu ilmu mereka semakin membuat mereka semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makin belajar ilmu, makin takut kita kepada Allah.
Semakin belajar ilmu, semakin ikhlas hidup kita. Semakin belajar ilmu, semakin membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Dan ilmu di lidah ni manusia guna untuk berbahas, bergaduh sama sendiri. Dan ilmu agama zaman Nabi SAW, ada dua lelaki bergaduh, dua-dua baca ayat Al-Quran, dan mereka bergaduh satu sama lain. Nabi SAW bersabda, lebih kurang maksudnya, ayat Quran tu betul, tapi kamu berdua ni yang salah. Jadi Quran ni, dulu-dulu Quran ni dalam kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Dalam kehidupan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana tu abang kakak tuan puan sekalian, kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat yang Allah beri dalam hidup kita. Dan hari ini kita mendapat nikmat Islam. Saya dapat bercakap pada tuan puan ni, saya rasa sangat bertuah, beruntung, sebab tuan puan semua ialah manusia yang dapat Islam, dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. Saya tengok orang-orang bila mereka dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam ni, mereka sangat bahagia. Walau hidup mereka sebelum ni musnah, tak ada tujuan hidup, bila dapat je Islam, hidup mereka berubah. Dapat sebut nama Allah, hidup berubah. Orang-orang hari ni mengucap syahadah, dia dapat je syahadah tu, hidup dia berubah. Tadi dia baru nak bunuh diri, hidup dia musnah, tak tahu tujuan hidup. Dapat saja sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hidup terus berubah. Walau kat mana sahaja. Ada sekali saya jumpa ada satu orang pakcik yang tengah malam nampak dekat KL. Saya pun berbual dengan dia, berbual. Dia kata dia nak masuk Islam. Saya pun ajar dia syahadah, dia mengucap. Lepas dia mengucap, pakcik tu mengucap, dia rupanya satu orang peniaga, senang juga hidup, duduk bekerja dekat Singapura. Tiba-tiba bila dia dapat je ucap syahadah, saya jumpa dia, dia kata, Ustaz, sekarang dah belajar agama, kuat jaga sembahyang, pergi sembahyang Jumaat jalan kaki jauh-jauh, dan jadi orang yang sangat dekat, belajar Islam, belajar solat, hidup terus berubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapat saja Islam, dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kebahagiaannya sebenarnya. Orang-orang dulu bila mereka dapat Islam, hidup mereka bahagia. Bila kita dengar sahabat-sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, walau dia dapat Islam dan dia kena pukul, kena dera, kena sebat. Bila sebat, kena pukul, apa dia kata? Ahadun ahad, ahadun ahad. Disebut Allah yang Esa, Allah yang Esa. Walau dia kena sebat, kena pukul, tapi dia bahagia, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bahagia ni dekat hati. Bila manusia mengenal Tuhan, mengenal Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati tu menjadi tenteram, menjadi tenang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana itu kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita belajar mengikuti kehidupan orang dulu. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wasabiqunal awwalun, orang mula-mula dan terdahulu, minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang mengikuti dengan mereka dengan baik. Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha atas mereka, mereka redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja kita lakukan dalam dunia ini, kita hanya inginkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat hidup kita untuk Allah, hidup kita tenang, bahagia. Walau apa saja ujian datang, orang puji ke, orang keji, orang sanjung ke, orang hina, kita teruskan kebaikan, sebab tujuan hidup kita hanyalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang-orang dulu iman mereka kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling Allah sayang. Daripada Nabi Adam sampai kiamat, tak ada manusia yang lebih Allah sayang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Adam sampai kiamat, Nabi Adam alaihi salam sampai kiamat, tak ada wajah lebih indah daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Adam sampai kiamat, tak ada petuturan lebih indah, lebih baik daripada petuturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling Allah sayang. Orang tengok muka Nabi je rasa tenang, bahagia. Orang tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang rasa tenang, bahagia. Tengok wajah, kata sahabat, kami tak pernah lihat, kata Abdullah bin Haris, aku tak pernah lihat satu orang
lebih banyak senyum daripada Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha beritahu, setiap kali aku pandang wajah Nabi SAW, Nabi pandang aku, tak adalah wajah Nabi melainkan Nabi SAW tersenyum. Kerana tengok muka Nabi, muka sahabat-sahabat ni tenang, bahagia. Sebab hati mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW, kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW, kami tengok bulan, kami tengok Nabi, kami lihat wajah Nabi SAW lebih bercahaya daripada bulan. Tengok muka Nabi lebih terang bercahaya daripada bulan. Tuan-tuan pernah tengok bulan bila bulan penuh, kalau orang bercinta kan, tengok bulan purnama waktu malam, tengok bulan rasa tenang, bahagia, gembira. Ini kan pula melihat wajah Nabi SAW, manusia yang paling Allah sayang dalam dunia. Hidup Nabi SAW untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-puan, begitu juga sahabat-sahabat, macam walau siapa sahaja sahabat, tengok wajah dia, walau mana-mana sahabat, mereka menjadi bahagia. Mendengar pertuturan mereka membuat manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar nama-nama sahabat sahaja, orang memeluk Islam. Dengan nama sahabat je, orang peluk Islam. Cuba tuan-puan tengok muka orang sebelah, cuba tengok, ada rasa bahagia tak? Cuba pandang muka orang sebelah, ada rasa bahagia ke tidak? Cuba pandang orang sebelah, tak pandang-pandang dari tadi, seram juga semua pakai emas, tak sempat nak memandang. Cuba pandang orang sebelah, ada rasa bahagia tak? Ke rasa derita tengok muka orang sebelah? Rasa sakit jiwa dia tengok muka orang sebelah, sakit jiwa. Jadi kalau tengok muka orang sebelah rasa sakit, bukan masalah salah orang tu, salah hati kita yang tak tenang. Bila kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia tu dekat hati kita sendiri. Bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu bahagia hari gaji kan, hari gaji bahagia, bisnes tengah banyak duit masuk, bahagia, sampai ke telinga bersenyum, bahagia. 25 hari bulan, bahagia. Masuk 18 je, muka dah teruk dah, macam nak meninggal dah. Hari pertama nikah, bahagia, senyum sampai telinga, ambil gambar senyum. Masuk 5 tahun kahwin je dah kurang bahagia. Masuk 10 tahun dah nampak tenat. Ada makcik-makcik datang kat pejabat saya, Ustaz, makcik dah kahwin 30 tahun, makcik tak bahagia. Anak makcik berapa? 8 orang, cucu berapa? 20 orang. Jadi makcik tu tak bahagia datang. Sebab bahagia ni sebenarnya, bahagia ni walau tengah ada duit, bahagia, tengah duit tak ada pun bahagia. Macam gila juga bunyi kan. Baru pertama kahwin, bahagia, dah lama-lama kahwin pun bahagia. Kat mana sahaja dalam hidup ni kita rasa apa? Rasa bahagia. Tapi syarat je satu saja, bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, hidup kita bahagia. Sebab tu tuan-puan, kita kena mengajak manusia seramai mungkin untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan semua nabi-nabi dihantar, untuk menyeru manusia ni kepada Allah. Apa sahaja kita lakukan, kita nak ajak manusia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW, Nabi berjuang siang dan malam supaya manusia dapat Islam, dapat hidayah. Orang tengok Nabi, dia orang dapat faham Islam. Tengok kehidupan sahabat, dapat faham Islam. Tengok kehidupan sahabat-sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang tanya macam nak faham Islam, ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jalan ikut Sayyidina Ali, orang terus faham Islam. Berjalan 2-3 hari, orang nampak Islam tu apa dia. Sebab tu Islam ni dalam kehidupan kita. Dulu-dulu orang masuk Islam ni tak berhenti, sebab orang Islam macam Quran yang bergerak. Orang Islam ni macam Quran yang bergerak. Orang Islam Quran yang bergerak. Mana saja pergi, tengok orang Islam, orang dapat hidayah. Tengok orang Islam, orang dapat hidayah. Tengok wajah dia, percakapan dia, cara hidup dia, orang dapat hidayah. Baru tengok cara hidup dia, orang dapat Islam, orang dapat faham Islam. Sekarang orang masuk Islam juga, tapi kurang. Sebab orang kena baca buku dulu, orang kena beli buku baca, orang kena buka Quran nak fahamkan. Ada orang masuk Islam sebab dia baca Quran, tapi sikit sebab dia kena buka Quran. Tapi dulu-dulu tengok kehidupan orang Islam je, orang dapat faham agama, orang dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana itu kita berniat supaya dalam hidup kita ni kita dapat bawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bercita-cita untuk hidup macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang Nabi jadi siang kita, malam Nabi jadi malam kita. Cuba tuan-tuan kata, ya Allah, jadikan siang Nabi siang kami semua, malam Nabi sallallahu alaihi wasallam malam kami semua. Ya, kita minta dengan Allah supaya siang Nabi itulah siang kita. Macam mana Nabi menjalani kehidupan sepanjang hari di waktu siang, begitu juga kehidupan kita semua. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan waktu malam, itulah kehidupan kita semua.
Ya tuan-puan sekalian, sebab doa tuan-puan, mak ayah tuan-puan, atuk nenek tuan-puan, terutamanya orang Melayu Islam kat Malaysia ni, saya dapat Islam. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang, apa jadi hidup saya sekarang, tak apa saya sembah. Ya, sebab doa tuan-puan dan mak ayah tuan-puan, doa Nabi SAW sahabat, saya dapat Islam ni. Kerana itu dapat Islam ni nikmat yang sangat besar. Dan sebab tu kita kena berusaha mengajak seramai manusia yang belum kenal Allah untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak manusia yang jauh daripada Allah untuk dekat dengan Allah. Orang yang tak solat dapat solat, ajak manusia seramai mungkin untuk dapat Islam. Mana sahaja. Ada sekali, dan juga anak-anak muda kita yang jauh pada Allah, kita ajak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekali saya turun bawa jambatan waktu malam. Orang kata, ustaz, jambatan ni jangan turun waktu malam, jambatan ni bahaya sikit. Saya pun turun juga. Bila saya turun, ramai orang tengah jabatan tu orang hisap dadah. Jadi saya pun turun, saya bagi, dia kata, bang, saya nak belanja makan dah habis, saya bagi belanja duit makan, saya nak belanja semua makan. Dia orang pun datang ramai-ramai. Bila dia orang datang, saya pun kata saya nak ceramah sikit 5 minit. Jangan lama-lama bawa jambatan, 5 minit je. Jadi saya pun cakap 5 minit. Baru saya cakap, dia orang masa tu ada yang tak pakai baju. Dia orang kata, ustaz, sekejap, kita orang pakai baju dulu. Ustaz nak cerita agama ni, benda yang tinggi, kena pakai baju. Dia orang pakai baju dulu. Wah, dia orang pula pakai baju dulu. Baru nak cakap, soalan kata, ni berhenti, ada kawan-kawan dia hisap dadah. Dia kata, berhenti hisap dadah sekejap, ustaz tengah nak ceramah, nanti sambung hisap semula. Jadi dia pun dengar ceramah. Lepas cakap, baru cakap, dia kata, ya Allah, betul-betul ustaz menusuk ke hati, menusuk ke jantung, sampai ya Allah. Dia orang punya dengar tu luar biasa juga. Bila saya cakap-cakap, berbual cerita-cerita sikit-sikit, kemudian saya nampak ada budak-budak muda kat sebelah sana. Saya kata, abang, budak-budak tu siapa? Elok ustaz dakwah. Yang dia orang tu memang budak-budak tu teruk dah, rosak dah. Budak-budak tu elok ustaz jumpa. Yang kita orang ni dah tua, tak boleh buat apa-apa dah. Yang tu boleh nasihat lagi, elok ustaz nasihat. Tolonglah ustaz, kami pun risau tengok anak-anak muda sekarang. Saya pun pergi jumpa budak-budak muda tu. Baru sampai ada 8 orang. Ada seorang budak perempuan pegang baby. Saya pun tanya dia, anak awak ke? Saya jahat ustaz, saya berzina, saya ni tak guna, selalu tukar-tukar laki, berzina, saya jahat, saya tak baik. Saya cakap dekat dia, tak adalah dik, awak baik, Allah sayang awak. Tak adalah ustaz, saya jahat, mana pula baik, mana pula Tuhan sayang, berzina, semayang pun tak pernah, semayang pun tak pandai. Taklah dik, Allah sayang kat awak. Orang jahat ni dia tahu dia jahat. Sebab tu dalam Quran ada ayat, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Allah minta satu saja pada semua orang dalam dunia, wahai orang paling teruk dalam dunia, paling zalim dalam dunia, walau apa saja kamu telah lakukan, walau siapa kamu, walau seluruh manusia benci pulaukan kamu ke, walau apa pun kesalahan kamu, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa orang jahat terus jahat? Sebab dia tak nampak rahmat Allah lagi dalam hidup dia. Hati dia dah mati, dia tak nampak rahmat Allah. Jadi saya kata, adik, Allah sayang awak. Taklah ustaz, saya jahat. Saya ni kalau mati sekarang masuk neraka kan? Taklah adik, awak masuk syurga. Kenapa masuk syurga? Awak ada iman. Iman tu berharga dik dalam hati awak. Awak percaya tak Tuhan tu satu, Allah? Percaya? Esa. Tuhan tu Esa, Allah. Percaya? Awak percaya Nabi Muhammad? Percaya ustaz. Awak Islam, awak ada iman, insya-Allah nanti awak masuk syurga. Tapi saya masuk neraka kan ustaz? Tak, awak masuk syurga. Ustaz jangan tipu saya masuk neraka. Dia pula marah saya masuk neraka. Kalau senang, elok dik, eloklah kalau sedang, memang neraka lah kau. Tempat lain dah. Tak, saya cakap kat dia, adik kalau masuk neraka, saya dulu masuk neraka. Kenapa ustaz masuk neraka? Sebab rumah saya dengan awak ni tak sampai setengah jam. Rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam. Tapi rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam, tapi awak dah 2 bulan duduk bawah jambatan. Dan saya sedap-sedap makan kat rumah, saya semayang, pergi masjid, berdakwah, ceramah sana sini, tapi saya tak datang tengok awak. Kalau masuk neraka dik, bukan awak. Yang masuk neraka tu saya dulu. Saya lagi tua, janggut pun panjang, saya dulu masuk neraka. Banyak dosa. Jadi dia pun cakap kat saya, janganlah macam tu ustaz, saya masuk neraka. Tak, saya pula cakap dia, saya masuk neraka. Saya berdosa kat awak, saya salah kat awak, saya masuk neraka. Dia pula cakap, tak ustaz tak masuk neraka. Dia pula pujuk saya. Saya pun kata, dia kata ustaz ajar saya semayang, saya pun ajar dia takbir, Fatihah, tahiyat, salam. Saya ajar dia wajib-wajib dalam semayang, dia tak boleh baca tahiyat. Lepas tu saya pun ajak dia orang makan. Bila makan, bawa budak-budak ni makan. Bila makan budak-budak jahat ni sekarang, saya selalu suap dia orang. Budak-budak degil-degil ni suap dia. Tuan-puan kat rumah anak-anak suap.
dengan isteri suap makan sekali-sekala, bukan suap sampai habis, sekali-sekala makan satu dulang kalau boleh, makan satu bekas berjemaah dalam keluarga. Hidup kita ni tak tahu berapa baki masa yang tinggal. Masa kat rumah, hargai keluarga, bimbing keluarga, biar mereka nampak Islam tu dalam kehidupan kita. Ini tak, bapak dia muncul time nak mengamuk je, time suruh semayang bapak dia mengamuk, lepas tu bapak dia hilang. Time makan bapak dia tak cakap-cakap dengan dia, jadi dia pun tak faham sangat. Bapak dia betul-betul ambil berat, atau bapak dia cuma nak suruh-suruh dia je. Sebab tu makan berjemaah ni penting. Kita dulu mungkin mak ayah kita tak ada ilmu macam kita, mungkin tak semua, mungkin tak sekolah tinggi-tinggi macam kita, tapi mereka dengan kita makan selalu. Orang dulu kan makan sekali, makan tengah hari sekali, makan malam sekali, duduk. Sekarang orang makan main handphone, kurang masa bersama. Bukan nak masa duduk kat rumah 24 jam, waktu makan kalau boleh suap. Nabi SAW sebut suami yang menyuap makan dalam mulut isteri itu sedekah. Jadi kalau boleh balikkan makan dalam dulang, dia jadi kasih sayang, rapat, dekat hati. InsyaAllah siapa balik nak makan dalam dulang, angkat tangan. Ni semua orang Jawa ke apa? Bukan makan dalam dulang. Dulu-dulu je kan, time kenduri je, bagi 4 nasi ambeng. Jadi makan kalau boleh berjemaah, kalau boleh suap. Sebelum makan suap isteri, suap anak sekali. Makan dalam dulang. Bagi kita suap tu tak ada apa-apa. Bagi anak itulah kenangan hidup dia. Itulah ilmu dia belajar sampai dia besar nanti. Bapak saya orang masjid, baik, warak, dia kat rumah selalu suap saya. Itu yang dia ingat. Bapak saya kalau dia nak perempuan, dia kata esok kalau saya nak suami macam ayah saya. Dia jaga agama dan dia sangat sayang saya. Dia lah ayah yang paling baik dalam dunia. Sampai dia nak macam tu, dia jadi contoh. Orang tengok je ayah dia kata ni saya nak macam ayah saya, sebab ayah dia sayang dia dan didik dia dengan kasih sayang. Nanti buat InsyaAllah balik nanti suap makan. Itu ada haji suap saya, Ustaz sunnah Nabi dia pun suap saya kat Kubang Krian lepas kuliah subuh, dia pun suap. Saya tak pergi suap isteri je, saya mula dengan Ustaz lah belajar, dia kata tak apa suap isteri. Rupa dia nak ambil video, dia suap saya juga. Bila dia suap dengan jari-jari masuk dalam mulut, jari dia pula berbulu kan, kembang-kembang tekak 3-4 hari dia suap. Jadi tuan-tuan makan berjemaah, saya suap budak-budak yang lelaki, yang perempuan tak, yang lelaki saya suap. Lepas tu yang lelaki-lelaki ni kata, mula-mula dia malu-malu, bila suap dia kata, Ustaz suap lagi boleh? Wah dia lebih pula korang ni. Saya pun ajak dia orang pergi hotel pertama kena halau, hotel kedua, hotel ketiga semayang kat bilik hotel. Baru semayang Allahu Akbar, budak-budak ni degil-degil ni, yang laki-laki bilik lain, perempuan bilik lain. Bila semayang, saya semayang, baru semayang Allahu Akbar, budak-budak lelaki kat belakang saya ni, tiba-tiba saya baru semayang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai Ar-Rahmanirrahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu nangis, Ar-Rahmanirrahim, semua nangis-nangis. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Budak-budak tu datang peluk saya, Ustaz dia peluk saya. Kita orang dah lama tak semayang macam ni Ustaz, kita orang dah tak reti semayang. Ustaz nanti subuh boleh jadi imam kita orang lagi, nanti maghrib isyak boleh jadi imam kita orang lagi. Saya kalau semayang kakak abang jarang nangis, tak ada nangis, menguap ada kalau penat, menangis tak ada. Tapi kalau semayang budak-budak jahat ni, saya menangis, saya sedih, saya kesian kat dia orang. Saya kesian sebab budak-budak tu nangis-nangis, dengan saya sekali menangis, kesian. Sebab saya tahu bagaimana kalau hidup ni tak kena Allah, tak semayang, hidup ni tak tenang, tak bahagia. Alhamdulillah sebahagian anak-anak tu mereka berubah jadi baik. Ramai saya jumpa macam tu. Ada satu tempat ramai anak-anak ni didahagakan bimbingan kasih sayang. Sebab tu kita kena berusaha mengajak manusia ni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW berdakwah siang dan malam. Nabi berjuang. Nabi nak kita kenal Tuhan. Nabi SAW kalau masuk rumah kena tunduk. Nabi SAW masuk rumah tunduk. Rumah Nabi kecil, masuk tunduk. Nak solat malam, riwayat Bukhari, kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha lipatkan kaki, baru Nabi SAW dapat sujud. Kecil rumah Nabi SAW, rumah yang kecil. Nabi SAW buat dakwah, keluar pagi-pagi baju putih bersih, balik petang baju kotor. Susah Nabi buat dakwah. Satu hari Nabi berdakwah, Zainab radhiyallahu anha nak sulung Nabi, bawa kain, bawa air, cari ayah dia, jatuh kat sana. Zainab radhiyallahu anha bersihkan Nabi SAW. Nabi kata, ayah kenapa macam ni, kenapa macam ni, susah, kesian ayah. Apa Nabi kata, wahai Zainab, tak ada apa-apa, sikit je. Wahai anakku, tak ada apa-apa, sikit je.
jatuh, kena pukul, kena balik najis. Nabi kata apa? Wahai anakku, tak ada apa-apa, sikit je apa yang ayah tanggung ni. Wahai anakku, tak ada apa-apa, sikit je apa yang ayah tanggung ni. Wahai anakku, tak ada apa-apa, apa yang ayah kena ni sikit je. Susah Nabi buat dakwah. Satu hari Nabi SAW buat dakwah, naik unta, orang cocok. Nabi SAW jatuh. Datang beberapa orang koyak baju Nabi SAW. Datang beberapa orang ambil pasir, tabur kat kepala Nabi SAW. Ada datang orang lain, datang ludah wajah Nabi SAW. Hari itu Zainab radhiyallahu anha datang cari ayah dia. Zainab menangis. Nabi kata, wahai anakku Zainab, satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap orang dalam dunia. Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini, dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap orang dalam dunia. Wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ini, dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap orang dalam dunia. Syukur pada Allah, saya dapat Islam. Syukur pada Allah, tuan-tuan semua dapat Islam. Syukur pada Allah, terima kasih pada Allah, mak ayah kita semua dapat Islam. Syukur, terima kasih pada Allah, keluarga kita sebahagiannya, keluarga saya sebahagiannya Islam. Syukur pada Allah, sebahagian besar keluarga tuan-tuan semua ini Islam. Untuk tu tidak ada nikmat dalam dunia ini lebih daripada dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat, sedang menyaksikan kita, Maha mendengar apa setiap kita perkatakan, Maha mengetahui isi hati kita. Tuan-tuan dan perempuan, abang kakak semua, syukur pada Allah dapat Islam. Malam-malam nanti cakap, ya Allah, terima kasih beri saya Islam. Terima kasih beri saya kenal Kau. Terima kasih beri saya Islam. Tengok isteri, cakap, ya Allah, terima kasih beri isteri saya Islam. Tengok anak-anak, cakap, ya Allah, terima kasih anak-anak saya Islam. Perjuangan Nabi dan sahabat dulu, ya Allah, Kau beri anak-anak saya semua Islam. Tengok adik-beradik, cakap, ya Allah, terima kasih beri adik-beradik saya Islam. Sebab Islam ini penentu segala-galanya. Dapat kenal Allah ni penentu segala-galanya. Nabi SAW berjuang siang malam, berdakwah, berkorban, berjuang, tak berhenti. Sampai satu hari Nabi SAW, Zainab radhiyallahu anha kena tombak. Orang kata tu anak Nabi, dia kena lembing. Lepas dia kena tombak, dia jatuh, dia mengandung keguguran. Kesan kesakitan tu akhirnya Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Nabi SAW bila dengar Zainab kena tombak, Nabi marah, Nabi sedih. Nabi SAW yang kebumikan anak sulung Nabi SAW, Zainab radhiyallahu anha. Manusia yang kita tak pernah kenal, tak berdepan, maksud saya tak berdepan. Manusia kita dengar berdasarkan kita belajar dalam ceramah-ceramah, manusia kita tak berjumpa berdepan, tapi manusia ni sangat sayang ke kita semua. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling banyak kita terhutang budi dalam dunia ini, Nabi Muhammad SAW. Berjuang siang malam, berkorban, susah Nabi. Zainab radhiyallahu anha kena tombak. Ruqayyah Ummu Kalsum radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha dengan Ummu Kalsum radhiyallahu anha diceraikan. Kerana ayah dia Nabi SAW, mereka diceraikan. Orang yang ceraikan anak Nabi siap tarik baju Nabi SAW. Utbah Utaibah tarik baju Nabi sampai koyak. Tarik baju Nabi SAW. Anak-anak Nabi ada 6, ada 7 anak Nabi. Semua anak Nabi meninggal masa Nabi hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha dia masa Nabi sakit, Nabi nak wafat, Fatimah radhiyallahu anha ada dekat sisi Nabi SAW, kat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, sebab tu Nabi berjuang untuk kita siang dan malam. Kalau kita nak sayang seseorang, rindu seseorang, kasihkan seseorang, ikutkan kehidupan seseorang, nama beliau ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat akhirat nanti kita semua mungkin dah tak jumpa dah. Kat akhirat nanti kita semua berjumpa balik semula. Hari tu matahari sejengkal atas kepala. Kita selalu dengar ustaz-ustaz kita cerita pasal pada masa kita belajar. Di tengah-tengah ke jalan ramai-ramai, kita tengok masa tu kita sangat dah sangat panas, dah tak tahu nak buat apa. Ramai orang akan mula mengeluh, cakap bukan-bukan, ya Allah kalau Kau marah kami, umpan je lah kami dalam neraka. Kami dah tak tahan dah suasana masyar yang panas ni.
Maka apa jadi? Kita jalan ramai-ramai. Riwayat Bukhari. Tiba-tiba kita jumpa yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Kita minta tolong dengan Nabi Adam AS. Hari itu Nabi Adam akan kata nafsi, nafsi. Nabi Adam minta, ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Hari itu hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan manusia ni dihitung. Jumpa Nabi Adam minta untuk diri sendiri. Nabi Adam tak minta pun untuk Hawa. Kita jumpa Nabi-Nabi lain, jumpa Nabi Isa, tak minta untuk Maryam, minta semua Nabi-Nabi. Nabi Yakub tak minta untuk anak beliau. Semua Nabi-Nabi masing-masing minta untuk diri masing-masing, nafsi, nafsi. Dan hari itu kita akan terdengar satu suara, Nabi itu tengah sedang menangis dan mendoakan kita semua. Seperti mana di dunia siasa menangis untuk kita, di sana beliau juga menangis untuk kita. Nabi ini sedang sebut apa? Ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati. Apa Nabi sebut? Ya Allah, umat aku, umat aku. 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 Ya Allah, ya Rabbi ummati ummati. Ya Allah, umat aku, umat aku. Apa maksud doa Nabi? Ya Allah, umat aku. Ya Allah, umat aku. Maksud doa Nabi, ya Allah, kau maafkan umat aku. Kalau engkau nak maafkan, maafkan. Kalau engkau tak nak maafkan, tolong maafkan. Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbi ummati ummati. Nabi SAW menangis untuk kita semua. Nabi SAW menangis untuk kita semua. Ya Rabbi ummati ummati. Ulang-ulang Nabi sebut ya Rabbi ummati ummati, mendoakan kita semua. Itu tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi. Itu syukur dapat Islam ni. Lepas tu kita kena mengajak ramai-ramai orang datang pada Islam, dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai manusia dahaga nak kenal Allah, nak kenal Tuhan. Ramai manusia dahaga nak kenal Allah, nak kenal Tuhan, nak dapat Islam ni. Ramai orang kat luar sana rindu nak dapat kenal Islam, dapat belajar solat, dapat bangun malam tahajud. Nikmat yang besar dalam hidup. Dapat amalkan Islam ni. Dulu masa mungkin tuan-tuan pernah dengar masa saya kecil-kecil dulu, keluarga saya dulu tak kenal Allah SWT, tak amal apa-apa. Satu hari masa saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Cikgu tu kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Bila saya dengar, saya menangis. Saya mula fikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah masuk neraka. Saya pergi masjid ke pintu belakang. Maka semangat berdakwah, pergi masjid ke pintu belakang. Satu hari tengah saya balik rumah, saya duduk dalam bilik baca taklim, baca Quran, hadis Nabi dalam bilik. Tengah-tengah saya baca berdua dengan mak saya, berdua dengan adik saya. Tiba-tiba mak saya datang. Saya anak ke-10 dengan adik saya yang ke-12. Saya tengah baca, mak saya datang. Mak saya seksi juga, lawa mak saya. Tengok anak handsome macam mana kan? Ada rasa macam nak muntah dah. Mak saya duduk sebelah saya. Tiba lepas mak saya duduk, dia pun dengar taklid baca, dia pun kata, Ibit ajar mak semayang, kena Allah. Saya ajar mak saya. Lepas beberapa waktu saya baca taklim dengan mak, dengan adik. Lepas 6 bulan bapak saya masuk bilik. Sebelum tu saya semangat berdakwah, ikut orang berdakwah sana sini. Tapi tiba-tiba bapak saya masuk bilik. Sehari doa saya, ya Allah beri hidayah kat mak ayah saya sayang dia orang. Ya Allah beri hidayah kat mak ayah saya sayang dia orang. Hari doa, ya Allah beri hidayah pada mak ayah saya sayang mak ayah saya. Tiba-tiba saya sebenarnya berdoa, tapi saya rasa macam mimpi. Saya tahu bapak saya tak akan dengar cakap saya. Bapak saya garang. Dia kalau pegang kayu pukul 7, anak-anak semua masuk rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran saya masuk rumah. Garang. Tapi dengan mak dia romantik, penyayang. Dia tahu pula sunnah-sunnah Nabi, makan berdua, suap-suap. Dia tahu pula. Dia memang berdua lah dengan mak saya, makan berdua, berbual, kasih sayang. Kadang dukung mak kat belakang. Tu sunnah Nabi. Dia tak belajar pula, tapi dia tahu pula buat. Ini tuan-puan buat balik nanti makan berdua, makan suap-suap. Haji selalu buat je. Haji ada buat. Oh abang ada buat. Macam biasa je ni dukung, suap, InsyaAllah kan. Lepas tu saya pun tengok mak ayah saya, tapi dengan anak-anak garang. Tengah saya baca taklim, saya, mak dengan adik. Tengah-tengah saya baca, bapak saya masuk bilik. Dia pun menangis. Saya kata, Ibit boleh tolong ayah, boleh ajar ayah kenal Allah, ajar ayah semayang. Ayah saya menangis tak berhenti. Saya lagi lah menangis, sebab macam mimpi. Itulah nikmat yang paling besar dalam hidup saya. Dan saya rasa sangat bersyukur pada Allah SWT. Saya pegang tangan ayah saya, buat pergi ambil uduk. Ayah saya pun ikut saya. Dia ambil uduk, saya jadi imam, bapak saya makmum. Sepanjang sembahyang tu ayah saya menangis. Sembahyang tu ayah saya nangis. Nangis tak berhenti. Habis sembahyang dia tanya, Ibit, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat,
Ayah tak pernah kenal dia, ayah tak pernah terima kasih pada dia, dia maafkan ayah tak? Mesti tak maafkan ayah kan nak? Ayah nak tahu tak siapa bawa ayah sembahyang kenal Allah SWT? Kalau ayah nak tahu bukan mak, kalau ayah nak tahu bukan ibu, yang bawa ayah kenal Allah SWT ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah, Allah sayang ke ayah, dia yang beri ayah hidayah. Aisyah terus nangis tak berhenti. Masa umur dia 60 tahun, rambut dia dah beruban dah. Ya tuan-tuan dan puan sekalian, itulah nikmat yang besar dalam hidup saya. Bila bapa saya dapat kenal Allah SWT, dia mula jaga semayang. Dia selalu menangis. Dia kata, Ibit, kenapa Allah tak beri hidayah ke adik-adik ayah? Ada 7 orang adik-adik ayah. Kenapa Allah tak beri je hidayah pada semua abang kakak engkau dapat hidayah? Saya kata, ayah, dulu Nabi SAW berjuang siang malam, sekarang giliran kita pula untuk sambung dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu tuan-tuan, waktu malam kita doa dan menangis, doa supaya ramai-ramai manusia dapat hidayah. Doa, ya Allah beri hidayah pada umat ni, beri hidayah pada orang Islam, beri hidayah pada orang bukan Islam. Ya Allah beri hidayah pada seramai mungkin manusia dalam dunia. Ya, doa juga, ya Allah gunakan saya jadi matahari hidayah. Cuba tuan-tuan doa, kata, ya Allah jadikan saya asbab hidayah. Orang melihat saya, beri mereka Islam. Orang mendengar percakapan saya, beri mereka Islam. Orang melihat tingkah laku saya, beri mereka Islam. Cuba tuan-tuan doa, kata, ya Allah banyak masa kami telah berlalu, baki-baki masa hidup kami gunakanlah kami untuk Islam ini. Sebelum kami mati, berilah kami dapat sambung, dapat tunaikan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak satu hari nanti Islam ini sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia ini. Itu kita selalu doa hidayah untuk semua manusia dalam dunia. Doa supaya seramai mungkin manusia dapat hidayah. Macam Nabi dan sahabat, mereka berjuang siang dan malam untuk manusia dapat Islam, untuk dapat Islam. Itu kita niat berdakwah. Siapa niat nak berdakwah ni, angkat tangan, nak sebarkan Islam ni. Siapa tak angkat tangan berdosa. Saya gurau je. Ya tuan-tuan, kena niat untuk sebarkan Islam, ajak anak-anak kita solat, kejut anak solat, baca Quran. Azan kan? Belum. Jadi kita niat untuk ajak keluarga kita solat, baca Quran, amalkan Islam, dan kita siasa bawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa akhlak Nabi, bantu ramai orang, tolong manusia kat luar sana, berjuang. Orang-orang dulu mereka dalam bila kita hidup untuk Allah, kita tak berhenti buat baik. Kalau kita hidup untuk orang, kita buat baik bila orang puji, hargai. Bila orang keji, kita tinggalkan kebaikan. Sebab bila kita hidup untuk orang, sahabat-sahabat dulu mereka hidup untuk Allah. Walau orang nampak, orang tak nampak, mereka terus bantu orang lain. Mereka bantu orang lain, mereka berjuang, mereka siasa berkhidmat, beri pada orang lain, beri, mereka selalu beri. Nabi SAW, satu hari Nabi pergi pasar. Nabi nampak ada satu orang lelaki kat pasar nama Zahir radhiyallahu anhu. Nabi tutup mata dia daripada belakang. Nabi kata, siapa nak beli budak suruhan ni? Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak beli saya. Tengah pasar ramai orang, Nabi pilih Zahir untuk bergurau. Kita kalau kita seseorang, kita baju bersih, cantik, mesti kita pilih orang yang baju bersih juga, nak berbual, berkawan, bercakap, mesti orang yang sama level-level begitu. Tapi Nabi SAW tak. Pergi kat pasar, Nabi nampak orang biasa, orang kampung, orang biasa, Nabi bergurau dengan dia. Dia terharu Nabi bergurau dengan beliau. Apa Nabi SAW sebut? Kamu tak dikenali dalam dunia, tapi kamu sangat dicintai oleh Allah SWT. Kamu dikenali di sisi penghuni, di kalangan para malaikat. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita kena belajar menyayangi semua orang, rasa sayang pada semua orang. Kita kalau tengok satu orang sahabat peluk anak, Nabi SAW tanya, kamu sayang anak ni? Dia kata, ya Rasulullah, saya sayang anak ni. Sabda Nabi, masa kamu rasa sayang pada anak ni, Allah sangat sayang pada kamu. Nampak anak rasa sayang, tengok mak ayah rasa sayang, tengok pasangan rasa sayang, tengok jiran-jiran rasa sayang, tengok ustaz-ustaz rasa sayang, tengok imam-imam rasa sayang, tengok orang jahat tepi jalan pun rasa sayang, tengok orang yang tersilap jalan, tersesat jalan pun rasa sayang. Kita benci dosa dia, tapi kita sayang pada orang dia, rasa sayang. Bila kita rasa sayang, kita akan dakwah dia, kita akan buat baik pada dia, kita khidmat pada dia. Banyak orang macam tu. Ada sekali saya jalan dekat satu tempat, saya nampak ada seorang budak. Dia orang kata, ustaz, budak ni degil, dah jadi 5, tapi dia tak pergi sekolah, dia banyak buat benda bukan-bukan. Dia ditinggal dengan nenek dia, mak ayah dia dah bercerai, masing-masing dah kahwin lain. Budak ni tinggal dengan nenek seorang-seorang kat kampung. Nenek pula dah tua.
Saya pun pergi jumpa budak ni, dia jual burger malam-malam sebelah masjid tu ada kolam air panas. Saya pun pergi jumpa. Saya pun kata dekat adik ni, adik berbual dengan dia beli burger. Dia pun bila saya tanya khabar, dia jawab kasar. Dia cakap, sini azan tu Jadi tuan-puan sekalian, apa jadi adik tadi tu, saya pun jumpa dia. Saya pun, adik nanti malam-malam datang masjid.
dia pun datang 2 pagi, dia datang kat saya kat masjid. Ustaz dah tidur ke? Saya memang dah tidur dah. Dia panggil saya kuat-kuat, Ustaz dah tidur? Saya kata dah jaga dah dik, tadi tidur. Dia pun suruh ajar semayang. Saya pun ajar dia semayang. Berapa hari dia ikut saya, dia pun jadi budak baik. Mula semayang, saya pun bagi dia pakaian jubah-jubah saya. Nampak baik sebab pakai jubah dah, nampak baik. Apa jadi dia pun kata, Ustaz nak ikut Ustaz balik KL boleh? Saya kata memang tak boleh lah dik. Tolonglah Ustaz nak ikut Ustaz balik KL. Kenapa? Sebab saya nak jadi hafiz Quran. Saya pun kata, kena tanya nenek kau ni, jumpa nenek dia. Makcik saya nak bawa cucu makcik pergi KL boleh? Dia kata, Ustaz tak payahlah Ustaz, cucu saya ni degil, jahat. Dulu pernah orang buat macam ni, last sekali lari balik dia. Tak payahlah. Lagipun mak saya ni tak ada duit nak hantar-hantar sekolah. Tak apa makcik yang risau, saya ambil dia, saya uruskan dia. Duit semua makcik tak payah risau. Saya bawa dia pergi KL. Sampai ke KL, berapa bulan mula-mula dia nak balik. Alhamdulillah saya ringkaskan, dah setahun saya tak jumpa dia. Dia peluk saya. Dia kata, Ustaz saya dah hafal 10 juz Al-Quran. Dia kata, Ustaz saya tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, kakak, adik. Saya tak ada siapa-siapa dalam hidup saya. Ustaz jangan lupakan saya ya. Tuan-tuan sekalian, ada orang, ada anak-anak kat luar sana, nasib hidup dia tak sama macam kita. Saya setiap kali pergi, masa daripada dulu, tapi masa PKP ni saya nampak dekat sebanyak tempat kampung-kampung, ramai orang dekat rumah dia, nasib hidup dia tak sama macam kita. Dia bukan saja hilang dunia akhirat, dua-duanya sekali tak nampak dalam hidup dia. Satu rumah saya pergi, tandas pun tak ada. Tandas tak ada, bilik air tak ada. Berak pakai kencing, pakai gali belakang rumah. Berak kencing pakai gali belakang rumah. Memang orang kata dia tak ada ayah ke, keluarga dia tak ambil tahu. Ialah sebab dia orang dah tak. Ada satu rumah saya pergi, keliling semua penuh sampah, tai bersepah-sepah. Lepas tu budak-budak kecil-kecil tidur atas tempat tai. Ni seorang tidur sini, seorang tidur sini, seorang tidur sini. Saya boleh tengok, saya menangis. Saya kesian. Rupanya dah bertahun-tahun, 7-8 tahun duduk atas tai, atas najis. Saya boleh tengok macam tu, saya bukan fikir apa, saya fikir beruntungnya lah nasib hidup saya. Dan berdosanya lah saya, sebab selalu ceramah-ceramah kawasan-kawasan mana-mana saya pergi, utara, selatan, timur, barat. Tapi ada orang hidup dia macam tu, tak sekolah. Bukan seorang, ramai. Anak-anak kecil cuma comel, lelaki baik perempuan, duduk. Alas tempat tidur tak ada, apa pun tak ada. Hampir setiap negeri saya pergi ada macam tu. Hampir setiap negeri najis penuh semua sekali. Sini tai bersepah, tak ada tempat tidur. Saya fikir, ya Allah, apalah nak buat, apalah dosa saya. Tak tolong langsung orang, tak ada apa-apa. Rumah tu tak macam rumah. Saya susah dulu tak makan. Saya susah makan, duit gaji bagi kat mak kat kampung, duduk kat masjid kat KL. Tapi saya tak pernah hidup macam tu, tak pernah hidup suasana macam tu. Saya pun tolong dia orang pagi sampai tengah hari. Patutnya hari tu nak hantar ada 1000 beras kawasan tu, 1000 pack makanan tu. Saya pergi bawa berapa lori. Lepas saya stop, bantu pindahkan keluarga tu. Bila pindahkan, seorang pakcik pula dah tua, terbaring kat situ. Dah tak boleh jalan, lumpuh, tak boleh bangun, tak boleh buat apa, terbaring kat situ, kotor, tak boleh jalan. Saya nak pergi kat pakcik tu, saya kena langkah 2 budak. Nak langkah kat pakcik tu, langkah 2 budak, tidur tempat kotor. Maknanya tak ada tempat nak bijak lah. Pergi langkah, pergi kat pakcik tu, pergi bawa call ambulans semua sekali, cari tempat tinggal, call sana, call sini, cari online. Last sekali dapat tempat tinggal. Bila dapat tempat tinggal, pindah. Yang nikmatnya bila masuk, bila adik-adik tu berlari masuk rumah. Adik-adik tu berlari masuk rumah. Dia suruh nak rumah baru, dia berlari. Walaupun masuk-masuk tu kita selalu gesa nak cepat. Saya pergi mana-mana kalau pindah ke orang tu nak cepat. Hari tu juga. Jadi tuan rumah kan tak sempat nak pasang lampu, elektrik. Kita pun panggil orang tolong pasang lampu, mana-mana yang boleh buat terus buat. Bila anak-anak tu malam-malam belanja KFC makan, tengok budak-budak tu makan, dia rasa gembira, rasa bahagia, rasa apa. Dan sampailah sekali pakcik tu meninggal dunia. Tak berapa waktu, tak sampai sebulan pun pakcik tu meninggal dunia. Pakcik tadi meninggal dunia. Dan banjir, kawasan rumah tu banjir, air selalu naik. Jadi saya pun fikir nak pindah ke rumah lain tak banjir. Dah lah, dia orang tak biasa lagi nak suasana bersihkan rumah semua sekali, banjir, nanti kotor balik. Saya nak pindahkan. Bila saya nak pindahkan, jiran semua tak bagi pindah. Jiran tempat baru tak bagi pindah. Dia kata, Ustaz dah suruh anak saya mengajar adu sazah balik belajar jauh-jauh. Dia tolong ajar mengaji setiap hari, ajar keluarga tu mengaji. Kalau Ustaz bawa dia pindah,
dia belum sempat pandai mengaji lagi. Alhamdulillah anak-anak orang tu dah mula start mengaji. Ada satu orang dah mula belajar semua sekali, dah mula pergi sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekian lama saya pergi, bila jumpa macam tu kita rasa bahagia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita orang Islam ni semua sebuah keluarga. Manusia ni sebuah keluarga. Kalau tengok jiran kita, kita tidur kenyang, jiran lapar, Allah tanya kita ke akhirat nanti. Kita kena ada sifat rasa sayang pada orang lain. Dulu-dulu, orang dulu dia ada rasa sayang. Orang Islam dengan orang Islam lain ni macam sebuah keluarga yang sangat rapat. Adik-beradik, keluarga, hidup mereka untuk Allah. Sebab tu mereka sentiasa bersatu. Sekarang hati mereka dekat. Kita sekarang hati jadi jauh sebab tujuan hidup kita berbeza. Tujuan hidup kita ni mula berubah. Ada sekali seorang ada seorang sahabat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia bernazar puasa. Dia pun puasa 3 hari puasa. Lepas masa puasa baru nak makan, makanan tak ada, baru nak makan ada orang beri salam. Tengok beberapa orang miskin beri salam. Kalau kita nak bagi ke tak bagi, sahur pun tak makan sangat, ada makanan sikit je nak buka. Orang miskin datang, tanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah kata, wahai Ali radhiyallahu anhu, saya cadang kita beri semua makanan. Mereka ambil semua makanan, beri pada orang miskin tadi. Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi, baru nak makan, tengok bapak dia bagi, ayah dia bagi, mak bagi, makanan nak makan tadi pun bagi juga, tak jadi makan, bagi orang lain makan. Mereka cuma buka puasa dengan air. Esok sahur dengan air, air kedua nak buka puasa, baru nak makan, ada orang beri salam lagi. Kalau kita macam mana bang? Kita sendiri sahat dah dekat 2 hari tak makan, ada orang beri salam. Tengok beberapa anak yatim datang minta makanan. Terus Sayyidina Ali radhiyallahu tanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah kata, wahai Ali, panjang beliau cakap, ringkasnya, wahai Ali radhiyallahu anhu, mereka ni anak-anak yatim, Hasan dan Husain bukan anak yatim, kita boleh cari makanan yang lain untuk mereka. Mereka beri semua makanan pada orang datang tadi, anak yatim. Saya tak suruh tuan-puan buat begini. Saya nak cerita, dulu-dulu ada manusia yang telah buat begini. Hari ketiga baru nak makan, ada orang beri salam lagi. Kalau kita abang kakak nak buka pintu ke tak? Wah, melampau betul orang ni. Ini memang betul-betul tak reti. Kita kalau time makan orang telefon dah bergaduh dah. Buka pintu. Tengok utusan Nabi SAW minta makanan untuk tawanan perang kat masjid, lapar. Maka Fatimah radhiyallahu anha kata, wahai Ali, aku cadang kita beri semua makanan ni pada mereka. Ambil makanan ni, wahai Ali radhiyallahu anhu, beri kat mereka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah beri semua makanan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan radhiyallahu anhu, Husain radhiyallahu anhu, sekeluarga lapar. Sayyidina Ali pergi masjid dan keadaan lemah. Orang kata macam nak mengangkat pergi masjid, lemah. Sampai kat masjid, Nabi SAW tanya, wahai Ali, apa yang jadi pada kamu? Sayyidina Ali mula ceritakan. Nabi SAW sebut, wahai Ali, kerana amalan kamu Allah turunkan Al-Quran. Apa dia? wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka yang beri makan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, makan yang sangat mereka cintai. Ala hubbihi, yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan mereka mungkin mati. Kalau tak makan makanan yang kau tak makan, mati. Ala hubbihi, yang sangat mereka cintai. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, mereka beri kepada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Allah rakam perkataan, dah nak mati dah, lapar bagi ke orang. Apa beliau kata? Innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan ni hanya semata-mata nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tak harap balasan apa-apa pun walaupun ucapan terima kasih. Orang ada manusia yang hidup dalam dunia, beri makan pada orang, dia tak nak apa-apa pun, terima kasih pun tak payah. Terima kasih pun tak payah. Dia buat baik untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk ramai orang kat luar sana yang susah, keluarga kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita, kita kena ikram mereka, memuliakan mereka, kita bantu mereka khidmat pada orang lain. Ramai kat luar ada keluarga macam tu. Saya macam terkejut. Saya tengok macam terkejut. Bukan sehari, dia tinggal 7 tahun, 8 tahun, ada daripada kecil tak sekolah. Semua kesian. Kalau kat KL ni lagilah. Kalau KL dah biasa dah, orang dah tak heran. Kalau jauh-jauh orang terkejut, tapi kalau kat KL dah biasa. Budak-budak tidur bawah jambatan, tepi jalan. Budak-budak, saya 2 tahun ni jumpa 7 orang budak perempuan mengandung duduk bawah jambatan, ada atas jantas. 7 orang budak perempuan pegang baby duduk atas jambatan, anak-anak kita. Sebab tu tuan-puan, sekarang kita banyak yang
Kita selalu bergaduh sama kita sendiri, tapi anak-anak kita menjadi mangsa korban atas apa yang kita lakukan. Kita hidup dalam dunia tak lama, mungkin esok lusa kita akan tinggalkan dunia. Atuk nenek kita dah tak ada orang kekal dalam dunia. Walau siapa pun dia, Fir'aun, Qarun, Haman, Nabi Sulaiman yang mulia, yang baik. Dan tadi orang jahat sebut Nabi Sulaiman yang baik, raja yang baik pun dah pergi. Tak ada orang kekal dalam dunia. Satu hari kita pula tinggalkan dunia ni. Untuk tu baki-baki hidup kita ni, kita nak meninggalkan sesuatu yang baik buat anak-anak kita, keluarga kita. Sebab tu kita kena bantu satu sama lain, rasa sayang, tanya khabar jiran, kawan-kawan, mak ayah kita, keluarga. Mula daripada rumah kita. Anak-anak khidmat mak ayah. Siapa ada mak ayah lagi, angkat tangan. Ada mak ayah lagi, khidmat mak ayah kita. Mula dengan mak ayah. Nak memberi ni belajar, tengok ayah, tengok mak kita. Dia memberi dengan ikhlas. Mak ni beri ikhlas. Daripada kita lahir sampai hari terakhir mak ayah kita pejamkan mata, dia masih nak berkhidmat untuk anak-anak. Kerja mak ayah ni, kerja mak ni, dia tak ada gaji, allowance pun tak ada. Dia tengah sakit, anak sakit, MC pun tak sempat. Nak MC tak jadi. Baru nak MC boleh tak jadi. Bukan cuti tak jadi, MC pun tak jadi. Mana ada rehat pada pagi, tengah hari, petang, malam, urus anak-anak. Itu siapa ada mak ayah, khidmat mereka dengan baik. Belajar sifat mak ayah kita, tengok mak ayah kita, dapatkan doa mak ayah kita, khidmat mereka, jaga mak ayah. Nabi SAW sebut Uwais Qarni ni kuat khidmat ibunya dan makbul doanya. Siapa ada mak ayah lagi, khidmat mak ayah, sayang mak ayah. Saya dulu kecil-kecil, umur 15, keluarga bankrupt. Mak kerja kedai makan. Saya nak khidmat mak, nak bawa balik nasi tak cukup. Saya kata satu hari saya nak kerja kuat-kuat, nak tolong mak saya. Dan saya pun mak balik nasi sikit je. Bapak masa tu hilang kerja, mak kerja kedai makan. Tak cukup nasi. Pergi sekolah, stokin pun tak ada. Dia kata 4-5 stokin tak ada. Dia kata 3 mula susah. Stokin pun tak ada. Sebab mata mak pecah, tak ada duit nak ganti. Mas tak pernah pakai, baju buruk je, susah. Makan pun tak ada. Tapi kami hari-hari buat taklim kat rumah. Bila buat dakwah, orang kata macam-macam, mak kata tak apa kan. Mak selalu bagi semangat. Satu hari takdir Allah SWT, saya pun ringkas tuan-puan untuk adik-adik lah yang muda-muda, anak-anak, kalau ada anak-anak muda kat sini, saya pun niat nak tolong khidmat mak ayah. Saya kata insyaAllah mak kerja kuat-kuat. Dia pun kerja kuat-kuat, dapat gaji RM800, bagi semua duit gaji kat mak. Duduk kat KL ni, tumpang rumah kawan, tumpang kat masjid. Satu hari, masa tu kalau pernah kerja Petropam, orang letak RM2 dalam poket. Pergi bilik air bang, tengok duit RM2 tu, siap cium RM2 tu. Sebab itulah duit boleh makan. Sebab duit gaji semua bagi kat mak. Duit gaji bagi kat mak, tengok ada RM2 orang selit dalam poket tu, suka sangat. Sebab tu saya suka juga kalau orang datang kerja-kerja, budak-budak kerja-kerja apa, ada saya tukar duit kecil-kecil bagi kat dia orang, RM10 ke RM5, dulu RM2, RM1, RM50. Sekarang saya jumpa orang, kita bagi kat dia. Sebab saya ingat RM2 masa rasa besar, rasa boleh beli sesuatu. Satu hari duit lebih. Masa tu tengah berdakwah satu tempat, adik saya beritahu mak saya sakit. Saya pun nak balik, tiba-tiba mak saya call, Ebit kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan Ebit. Saya nak balik, mak saya tak bagi. Ebit kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan Ebit. Saya kata mak kenapa cakap macam tu? Nak, dulu kita sesat, ada orang sayang kita, sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Nak, kau daripada kecil setiap tahun pergi berdakwah sana sini, tahun ni teruskanlah nak. Ebit rindu kat mak, nanti dakwah ni bila-bila boleh buat, tolong orang ni bila-bila boleh buat. Mak cuma ada satu dalam hidup Ebit. Mak saya kata nak, teruskanlah. Nanti dah sudah bawa balik jumpa mak. Kalau kau balik juga, mak tak maafkan. Saya tiba-tiba menangis. Walaupun hari-hari duduk suasana yang baik, duduk masjid, cakap agama, duduk majlis ilmu, berdakwah sana sini, tapi saya tak tahu nilai mak saya betul-betul, melainkan hari yang saya rasa saya akan kehilangan dia. Manusia ni memang macam tu. Bila hilang nikmat, baru dia tahu nikmat tu. Dulu COVID-19 ni datang, baru tahu nikmat hidup. Sekarang tengok pakai mask semua, oksigen pun dah catu dah. Oksigen pun dah catu, Allah tarik nikmat, rasa bestnya lah bernafas dengan sempurna je. Bestnya lah dapat sembahyang jemaah macam dulu-dulu. Ni pun Alhamdulillah dah boleh sembahyang jemaah. Kalau tak hari tu rasa macam hilang, berubah dunia, sekelip mata je. Suatu dunia tak setuju, mana ada orang setuju COVID-19 tu datang? Tak ada orang setuju. Semua orang tak nak benda yang susahkan hidup dia. Allah takdirkan datang, siapa pun tak boleh buat apa. Satu kuasa pun tak boleh tahan. Kalau Allah tak nak hilangkan pelan-pelan pun boleh tak hilang. Tak ada siapa boleh buat apa dah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pun kata mak, Ibu rindu nak balik tengok mak. Mak saya tak bagi juga. Saya tiba-tiba nangis. Saya kata mak, letak pipi mak kat telefon, Ibu nak cium. Mak,
letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya rindu mak saya. Saya tu mak letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Mak saya selalu cium saya selalu lap. Dulu-dulu kita laki-laki kan, mak cium lap. Mak saya peluk saya tepis. Mak peluk je, saya tepis. Mak cium, saya lap. Dia selalu, mak saya ni penyayang. Ebi, mak sayang kat engkau. Setiap kali mak saya cakap sayang, dia kata, engkau sayang kat mak tak? Saya setiap kali tanya, saya tak pernah jawab. Saya mesti, ya. Bagi saya, sayang-sayang tu tak penting sangat. Cakap-cakap sayang ke nak. Mak saya setiap hari lahir call, Ebi selamat hari lahir. Hari lahir saya 21 Disember. Bulan Disember mesti saya tak pernah ada kat rumah, jauh-jauh. Mak saya wajibkan saya call dia. Saya call dia, hello mak, Ebi ni. Mak saya, Ebi selamat hari lahir. Sorry anak, tak ada kek, tak ada hadiah. Saya setiap kali saya rasa tak penting. Selamat hari lahir tu tak penting. Dulu-dulu lah. Lepas tu tuan-puan tahu tak apa jadi? Saya pun kata, mak letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak urut-urut kaki dia, saya nak tengok kaki yang besarkan saya. Saya teringin nak cucuri cium kaki yang besarkan saya. Bukan sujud, urut kaki letak atas paha kita, cucuri tengok kaki yang besarkan saya. Saya pun teringin nak peluk mak saya. Saya menangis tak berhenti, rindu bau mak saya, rindu mak saya. Saya pun teruskan dakwah saya. Tiba-tiba dia letak kertas atas meja, ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai hospital jauh, sampai mak saya dah terbaring. Doktor bisik kat saya, dia cakap, ustaz minta maaf, kita buat begini-begini. Mak ustaz nazak. Bila saya dengar nazak, saya terus pergi kat mak saya. Semua tengah baca Quran, semua cakap, Ebi doa mak mudah oleh Allah SWT. Saya pun cakap doa, ya Allah, semua orang minta mak saya pergi. Saya cakap macam tu, ya Allah, kalau boleh saya pohon kau berilah keajaiban, bangunkanlah mak saya. Sebab banyak janji saya pada mak saya belum tertunai. Banyak perkara saya nak buat dengan mak saya tak buat kerana kelalaian dan dosa saya. Ya Allah, bangunkanlah mak saya. Ya Allah, saya janji nak ganti spek mata dia sebelum ganti lagi. Ya Allah, saya janji nak bawa dia pergi haji, saya tak sempat bawa lagi. Ya Allah, bangunkanlah mak saya. Saya banyak perkara saya janji nak buat dengan mak saya, bangunkanlah mak saya. Lepas saya doa, saya harap Allah beri keajaiban, mak saya bangun. Takdir Allah, mak saya meninggal. Bila meninggal, saya terus jatuh kat bawah. Mula-mula saya rasa macam tak boleh nak bangun. Saya bangun, saya cium mak saya. Saya kata, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Ini adalah doa saya masa tu 22 tahun yang lalu. Ya Allah, doa saya, jangan kau pernah matikan mak ayah saya, melainkan dia jadi orang Islam. Jangan pernah matikan mak ayah saya, melainkan dia orang sembahyang. Jangan matikan mak ayah saya, melainkan dia dah pandai baca Quran. Jangan matikan mak ayah saya, melainkan mereka sokong dakwah yang saya buat ni. Ya Allah, saya pohon jangan matikan mak ayah saya, melainkan mereka dapat Islam. Hari tu alhamdulillah, mak saya meninggal dalam keadaan di Islam, dan keadaan dia sangat jaga sembahyang. Saya gembira hari tu mak saya dah belajar tutup aurat dengan sempurna. Saya gembira mak saya sokong apa yang saya buat, dan kerja dakwah semua sekali, semua dia sokong. Saya tak bagi balik lagi. Saya pun doa, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya dalam keadaan Islam. Sebab tu tuan-puan, saya kalau tengok orang-orang yang saya sayang mati tanpa Islam, saya sedih. Saya berapa kali pakcik-pakcik saya yang meninggal dunia, bila saya pergi kubur nenek saya, atuk saya, bila saya pergi masa dia meninggal, saya rasa sedih. Tapi masa mak saya meninggal, saya menangis. Tapi saya gembira sebab saya tahu saya ada peluang untuk jumpa mak saya semula dekat sana nanti. Lepas tu saya pun mandikan mak saya. Lepas mandikan, saya rasa mak saya senyum. Adik saya kata, Ebit, mak senyum. Perasaan saya, kesian mak saya senyum. Hadiah Allah untuk saya. Daripada dengan sedih-sedih, saya pun bawa balik kampung jenazah mak, kebumikan. Masa ke bumi, lepas ke bumi, saya ambil baju mak saya. Sampai sekarang ada baju mak saya kat rumah saya, ada kat kereta saya. Bila saya rindu, saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya. Saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk apa sahaja yang saya lakukan ini, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Untuk tuan-puan, siapa ada mak ayah, jaga mak ayah kita dengan baik. Dan kalau mak ayah kita dah meninggal dunia, jadi anak yang soleh. Dengan kita jaga solat, jaga agama, rapat kehubungan adik-beradik, selalu ziarah keluarga yang ditinggalkan, adik-beradik kita, pakcik-makcik, rapat kehubungan, rasa kasih sayang satu sama lain. Tak tahu semenjak bila, dulu Islam ni bagai sebuah keluarga, sangat berkasih sayang. Mereka sanggup bagi nyawa dia untuk saudara yang lain. Tapi semenjak ni, tak tahu semenjak bila, kita orang Islam dah kurang kasih sayang.
Dulu orang tengok orang Islam, orang kafir, orang bukan Islam ingin menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Sekarang orang tak tertarik nak menjadi sebahagian keluarga kita sebab kita sama kita pun hilang kasih sayang. Kadang adik-beradik pun bergaduh, malu dengan Allah. Kadang suami isteri pun bergaduh tak berhenti, malu dengan Allah. Kadang-kadang orang kawan-kawan sama-sama masjid bergaduh, malu dengan Allah. Kadang-kadang kita sama-sama pendakwah bergaduh, malu dengan Allah. Kadang-kadang kita sesama orang Islam bergaduh satu sama lain, malu dengan Allah. Kita kalau nak bergaduh dengan orang, bukan malu dengan orang, malu dengan Allah. Malu dengan Nabi SAW yang bina agama dengan air mata, dengan darah. Nabi berjuang untuk agama ni siang malam, susah Nabi. Nabi berehat pun tak sempat. Keluar baju pagi bersih, balik petang kotor. Hari-hari buat dakwah, pagi sampai petang. Malam tak tidur, baru baring sekejap. Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bangun nangis. Nabi sepanjang malam nangis untuk kita. Nangis sampai pernah satu hari Nabi SAW nangis. Jibril turun kata, ya Rasulullah, Allah bahasa mudahnya, kenapa kau menangis, tanya. Tapi sebenarnya tanya, jangan dah-dahlah menangis tu. Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril balik semula. Tiba-tiba tengok Nabi nangis lagi. Jibril datang lagi kata, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Dan kata lain, dahlah menangis tu, berhentilah menangis. Teruk sangat menangis. Kalau kita dalam menangis, Nabi SAW kata apa? Menangis kuat-kuat malam-malam. Nabi kata apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa umat aku. Jibril kata, Allah janji akan urus kau umat kamu. Jibril balik. Nabi berhenti sekejap, Nabi sambung nangis lagi. Kata, ya Allah, ampunkanlah dosa umat aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa umat aku. Ini manusia yang nak kita semua bahagia siang dan malam. Nabi dah wafat, sekarang Islam di atas bahu kita, atas bahu saya dan kita semua. Banyak masa kita telah berlalu, berapa baki masa hidup kita yang tinggal. Kita gunakan baki ni untuk hidupkan Islam. Doa supaya Allah hidupkan Islam di seluruh dunia. Bagi waktu malam kita sikit, saya pesan diri saya, walaupun sekejap 2 rakaat tahajud pun tak apa. Sampai subuh lambat sikit 2 rakaat tahajud, nangis ke Allah. Ya Allah, beri hidayah pada umat ni. Ya Allah, ampunkan dosa umat ni. Ya Allah, beri hidayah pada umat ni. Orang yang belum Islam, beri hidayah kepada Islam. Ya Allah, orang jauh pada Engkau, dekatkan pada Engkau. Anak-anak muda kami tak semayang, beri mereka semayang. Ya Allah, ramai anak-anak muda tinggal semayang, maafkanlah kami, ampun dosa kami. Ya Allah, ramai orang tinggal semayang, maafkanlah kami. Ya Allah, ramai orang kat luar sana, mereka miskin, susah, mereka tak semayang. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Ya Allah, mudahkanlah mereka, jumpakan kami dengan mereka. Waktu malam nangis ke Allah, doa. Ada yang peniaga, ada yang kerja kerajaan, ada yang kerja sendiri, ada yang kerja jawatan besar, jawatan kecil, ada gaji besar, gaji kecil, ada yang berkeluarga, ada yang bujang. Antara kita, kita semua sama. Kita sedang berjuang atas jalan yang sama. Apa dia? Sambung apa yang Nabi SAW tinggalkan, hidupkan Islam ni. Balik nanti kalau ada anak tak semayang, peluk anak kita, peluk dia, layan dengan baik, minta maaf kat dia. Nak, maafkan ayah. Ayah pergi subuh kat masjid, ayah tak kejut pun kau sembahyang subuh, maafkanlah ayah. Beritahu kat isteri kita, yang abang minta maaf, awak kahwin dengan abang dah 10 tahun tapi awak semayang lambat lagi. Abang pergi masjid, awak tengok drama kat rumah. Yang abang minta maaf, abang gagal didik awak dengan baik. Abang minta maaf, abang bukan suami yang baik. Semoga Allah ampun dosa abang. Beritahu kat keluarga kita, adik-beradik kita, mana-mana keluarga kita tak semayang, minta maaf kat dia. Ada adik-beradik kita tak semayang, nangis kat Allah, jangan benci dia, nangis. Ya Allah, maafkanlah saya. Ada abang saya tak semayang, maafkanlah saya. Ya Allah, ada kakak abang saya belum Islam, maafkanlah saya. Ada anak-anak saudara saya belum Islam, maafkanlah saya. Ya Allah, selalu doa dengan Allah. Doa ni sangat ajaib. Allah beri hidayah, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Untuk itu kita kena berjuang untuk Islam, makmurkan masjid, hidupkan agama ni. Baik, boleh insya-Allah tuan-tuan. Terima kasih semua sekali. Saya baik, saya ada tulis buku doa. Satu manzil, hadis saya Abu Daud. Ada satu orang sakit, Nabi baca Al-Quran, sakit dihilang. Untuk mendapatkan manzil ni, saya pada kecil-kecil kalau sakit-sakit saya selalu baca doa manzil, Al-Quran yang Nabi SAW baca. Kemudian ada doa-doa harian. Keluar rumah kaki kiri, baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tirmizi, Abu Daud. Saya baca doa ni, Allah jaga dia, cukup rezeki, jauh syaitan, Allah pimpin dia. Keluar rumah ajar anak-anak, baca kuat-kuat sikit bagi anak-anak dengar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Cakap kat suara anak ikut. Dengan nama Allah saya serahkan segala urusan, kepada Allah saya serahkan semua urusan. Tiada daya upaya, tiada kuasa melainkan kuasa dia Allah. Kalau hilang apa-apa, baca doa innalillahi
wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa ahli li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni, dia dapat kahwin dengan Nabi SAW. Boleh baca doa ni kalau hilang apa-apa, kakak-kakak kan, yang mana lama tak ada suami, boleh baca dapat suami baru kalau nak lah. Kalau tak nak pun tak apa. Nabi sebut wanita yang berwajah kusam, maksudnya wanita yang penat urus anak seorang diri kerana kehilangan suami. Dia dengan aku seperti dua jari ni. Ibu-ibu tunggal dengan Nabi seperti dua jari. Sebab tu kita tak boleh menghina ibu tunggal, kita selalu berdoakan dia. Tentu ayah-ayah semua kena selalu bantu ibu-ibu tunggal. Tapi bawa isteri jangan pergi sendiri, takut isteri kita pula jadi ibu tunggal nanti. Jadi baca doa tu. Kemudian baca pula doa apa? Kalau doa lain, Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab musim sejuk, buah musim panas. Pada mana buah ni? Haza min fadl rabbi, kurnia pada Tuhan aku. Dia kata kalau Maryam boleh yakin, takkan aku tak yakin. Dia berdoa pada umur 30 tahun sampai 100 tahun, isteri 20 sampai 90 tahun doa, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Al-Anbiya 89. Ya Allah, la tazarni, jangan biar aku tak ada zuriat, engkau sebaik-baik yang memberi zuriat. Surah lepas tu ayat Quran, kami beri kamu Yahya, tak ada sebelum dan sesudah tu seperti Yahya. Baca doa tu supaya Allah kurniakan anak. Dia beri sebab dia sayang, dia belum beri pun sebab dia sayang. Saya ada cikgu yang saya sayang, dia tak ada anak sampai sekarang, tapi saya rasa dia macam ribu-ribu anak dalam dunia. Dia mula-mula dakwah saya, dia masih hidup lagi, dia mula-mula dakwah saya, dia selalu bantu anak-anak muda yang tersalah jalan macam saya, dia bimbing. Sampai sekarang cikgu tu dia tak ada anak, siap buka madrasah, siap bantu orang, anak-anak muda. Bila setiap kali orang cakap kenapa tak dapat anak, dia cakap saya ni garang, tak pandai jaga budak-budak. Tapi dia dengan saya ni pun dia salah seorang yang dia bimbing. Dia bawa sana sini, dia bawa berdakwah, ajar macam-macam. Banyak saya sampai sekarang teringat. Mula saya ikut dia berdakwah kampung pedalaman, saya tidur atas tuala, dia angkat saya, dia letak atas sleeping bag. Sampai sekarang saya ingat. Tu dia pergi semayang, saya alas tuala, setiap kali saya tidur dia ambil, angkat saya, letak atas sleeping bag. Setiap malam dia buat. Sampai sekarang saya ingat. Tu salah seorang, dia tak ada anak kan. Tengah malam saya pergi masjid, saya dengar dia doa, dia sebut nama saya. Ada seorang yang lain dok tengah malam sebut nama saya, bukan nama saya je, nama mak, nama adik-beradik saya. Saya lama tak jumpa dia, tiba-tiba dia tengah berdoa, sebut nama pakcik saya, adik-beradik saya bukan Islam. Saya sebut nama-nama Cina lagi. Sesuatu dia sebut tengah malam. Dia sebut nama-nama ahli keluarga saya. Itu antara sunnah Nabi SAW ajar orang muhajirin. Yang pertama, orang muhajirin kata Ansar masuk syurga, kami tak masuk. Sedangkan muhajirin dah banyak berjuang. Itu sifat orang baik, dia rasa dia tak buat apa-apa. Nabi kata tidak, selagi kamu berterima kasih dan selagi kamu menyebut nama mereka dalam doa. Kita sebut nama seseorang dalam doa ni. Dua perkara ni mendapat kehubungan. Hargai baik orang walaupun sikit. Walau anak tolong ambil gelas, terima kasih. Walau dia buat kebaikan paling kecil sangat, terima kasih. Tengok Tok Syak, terima kasih kerana bersihkan masjid ni sekian lama. Allah saja balas jasa haji. Terima kasih kat Tuan Tok Syak. Bilal, terima kasih kat Bilal, berbelas tahun azan contoh. Terima kasih Tuan Bilal azan sekian lama. Haji, terima kasih jadi imam kita. Daripada ayah lu Haji jadi imam kita sampai sekarang. Berapa sen sangat Haji dapat jadi imam, jadi Bilal. Saya tahu Haji buat ni kerana Allah SWT. Allah yang balas jasa Haji, jasa ni. Kita menghargai baik orang walaupun kecil. Nampak anak muda datang, walaupun dia pakai seluar pendek masuk masjid contoh, bagi dia kain, cakap ni bang terima kasih datang masjid. Satu hari nanti insya-Allah kau orang pertama, lepas ni ada 100 orang belakang kau datang masjid ni, kau akan bawa semua kawan-kawan. Hargai baik orang. Jumpa orang ustaz penceramah, masya-Allah ada penceramah datang setiap minggu, datang ceramah. Terima kasih pada dia ustaz, terima kasih datang mengajar setiap minggu. Ni imam sampai tak balik kampung raya, memang kalau tak pergi mana duduk, tunggu kat sini, tak ada orang nak kena azan raya lah, takbir raya, tak balik kampung, setiap tahun tak balik sampai meninggal. Isteri kat rumah muka dah tak senyum dah semua. Ayang kau pergi masjid dah, hilang ke masjid lepas nak takbir raya punya pasal. Tu imam punya keluarga semua tak boleh balik raya, dah pagi raya datang rumah dia, lepas tu baru boleh balik. Contoh, terima kasih. Kita menghargai baik orang, hargai baik semua orang walaupun kecil baik dia, baru Islam berkasih sayang. Jangan cakap alah sikit je tu, memang kerja dia dah. Bila kita cakap macam tu, hilang kasih sayang. Hargai baik orang. Isteri terima kasih kat suami walaupun dah banyak berkorban. Abang penat kerja siang malam, kesian abang, balik rumah nak kena buat itu ini, kesian abang. Tengok kasut pun buruk, beli kasut pun tak sempat, kerja je hidup abang ni, kesian abang, susah abang. Suami pula dengar, ya Allah yang awak lagi susah, kesian awak, duduk rumah tak berhenti pelayanan. Abang kau layan anak ni tak larat dah, tak sempat. Kita pula isi cakap, puji balik. Maksud sentiasa hargai baik orang, barulah manusia ni boleh berkasih sayang. Dia amalkan doa. Satu lagi saya tulis buku,
perjalanan 100 kisah sahabat mati syahid. Bagus baca, ada riwayat dekat bawah tu supaya kita hargai perjuangan orang dulu. Sekarang kita kurang baca kisah-kisah sahabat, jadi kita kurang semangat nak berjuang. Nak semangat ni senang je, baca kisah sahabat. Sebelum tidur dengan ceramah kisah sahabat, buka YouTube pun boleh sekarang, atau buka sebelum tidur baca kisah-kisah sahabat dengan keluarga, baca kisah sahabat, buka perjalanan hidayah, buka baca apa-apa buku-buku kisah sahabat. Dia buat hati kita jadi kuat. Sifat Nabi, akhlak Nabi, tak perasan akhlak terserap dalam hidup kita. Baca kisah-kisah sahabat dan bergaul juga dengan orang alim-alim baik-baik supaya kita dapat sifat-sifat baik mereka. Tuan-tuan kalau jumpa orang alim-alim yang alim-alim soleh, kita duduk dengan dia sekejap. Jadi seorang kawan saya, dia kalau cakap paling teruk, paling kasar, adab dia memang langsung tak ada. Dan saya bawa jumpa seorang alim, contoh alim tu bawa jumpa sekejap je. Dia tak suka pula ustaz tu, dia benci betul ustaz tu. Dia tak suka sebab ni saya bawa duduk sekejap. Duduk tak sampai setengah jam, keluar-keluar berubah. Tiba-tiba setengah jam duduk dengan alim tu, berubah cara dia cakap. Sekejap je jumpa, tiba-tiba berubah cara cakap. Rupa dengan siapa kita bergaul ni memberi kesan lah hidup kita. Sebab tu sahabat-sahabat macam Nabi, sebab mereka sahabah dengan Nabi SAW, mereka bersama dengan Nabi. Jadi kita kena banyak masa dengan duduk dengan orang alim ulama yang baik-baik, yang soleh, supaya dapat sifat mereka. Satu lagi, saya ada tulis buku Menelusuri Cinta, melalui hidup dengan cinta dan sayang. Tengok orang rasa sayang, berdakwah dengan rasa sayang, tolong orang dengan rasa sayang. Bila kita bercinta ni tak perasan masa berlalu. Bila kita buat baik dengan cinta, tak rasa penat. Kita terus buat baik sampai terlupa makan. Dan bila kita berdakwah tolong orang ni, sampai kita tak makan pun tak terlupa. Terlupa makan. Makan pagi, malam baru makan, terlupa. Dia jadi seronok sebab bercinta. Macam orang bercinta, duduk kat taman, nyamuk banyak, habis kaki dah lebam dah, kaki dah bengkak sebab bercinta. Rupanya orang bercinta ni macam tu. Dia semayang, dia tak perasan, kaki dah lebam-lebam kaki, mata dah bengkak-bengkak, nangis waktu malam, bahagia sebab cinta. Jadi kalau kita berdakwah dengan cinta, tak perasan, tak tidur pun tak apa, tidur sekejap pun dia boleh sebab cinta. Jadi tuan-tuan belajar hidup dengan rasa cinta dan sayang. Kemudian 11 amalan kaya kat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Ramai orang Islam sekarang tahu kaya itu penting, tapi tak tahu kaya itu apa. Kaya itu dekat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Kalau kaya tu duit banyak, hari banyak duit baru kaya, baru bahagia kaya. Sebenarnya tak. Ada sekeping roti boleh share 2 orang, tu kaya. Ada 2 keping roti Allah bagi, boleh share lebih ramai orang. Ada 100 roti boleh share lagi ramai orang, tu kaya. Tapi kalau ada 1000 roti simpan dalam almari sampai busuk, tu miskin. Ada duit sikit, roti boleh share dengan adik-beradik. Saya selalu ceramah kat adik-adik sekolah rendah. Dia ada 1 roti, ada 2 roti, dia adik dia 1, dia 1. Adik dia nak lagi, dia kerat lagi bahagian dia bagi kat adik dia. Tiba-tiba mak dia datang, dia kata, mak saya dah kenyang, lebih ni mak makan. Sampai mak dia boleh makan roti dia, sampai dia tak makan, mak dia tak tahu. Tu tanda adik tu walaupun umur 10 tahun tapi dah kaya. Kaya ni bila kita memberi pada orang lain, kita rasa gembira tengok orang makan, gembira tengok orang dapat sesuatu. Jadi kaya dekat hati. Dapatkan buku ni, biasa baca bab 1 je dah rasa kaya dah, lepas tu tak payah baca dah. Satu lagi, isteri ke bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Ini bab-bab keluarga, suami isteri boleh baca. Ramai abang-abang yang garang-garang, yang teruk-teruk sikit, baca sampai muka surat 6 je. Ada seorang abang tu, dia baca muka surat 6, dia nangis-nangis. Dia bawa isteri keluarga sunnah, dia peluk isteri dia nangis-nangis. Kata, ustaz sampai muka surat 6 je ustaz. Dia kata dia dah berubah, saya faham banyak salah saya pada keluarga. Saya tanya, abang baca lagi tak? Dia tak baca-baca, saya muka surat 6 je. Jadi abang kalau beli buku ni, saya muka surat 6 je pun tak apa dah, insyaAllah dah boleh dah. Isiku dia dari. Dapatkan buku-buku ni ada kat luar sebelah sana tu, nanti ada jual kat belakang tu, dapatkanlah. Baik, terima kasih semua, mudah-mudahan Allah SWT terima. Saya minta maaf salah silap, kita doa sama-sama, mudah Allah terima itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah,
Tuhan kami yang sangat sayang kami. Tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami selama ni. Terima kasih jaga kami selama ni. Ya Allah, terima kasih sayang kami, tak pernah lupakan kami. Ya Allah, tak berhenti kebaikan yang Kau beri dalam hidup kami siang dan malam, daripada dulu sampai sekarang. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau kurniakan dalam hidup kami. Ya Allah, kenapa Kau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih beri kami Islam. Terima kasih beri kami dapat kenal Kau, Ya Allah. Kalau tak, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Terima kasih ajarkan kami solat. Terima kasih beri kami dapat baca Quran. Terima kasih beri kami dapat puji dan agungkan Kau. Terima kasih beri kami dapat buat dakwah ni. Terima kasih kami dapat belajar berhikmat. Ya Allah, terima kasih gunakan kami sikit untuk Islam ni. Terima kasih sayang kami. Ya Allah, kami tak tahu nak ucap bagaimana. Kami tak tahu bagaimana kami nak ungkapkan. Tapi kami sungguh-sungguh sangat rasa bersyukur dan sangat berterima kasih pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang Maha Melihat, Maha Mendengar, yang mengetahui isi hati kami. Terima kasih sayang kami dan jaga kami selama ni. Terima kasih sayang kami dan jaga kami selama ni. Terima kasih beri kami hidayah. Dan ramai-ramai orang yang kat luar sana, Ya Allah, Kau pilih kami dapat hidayah. Ya Allah, kami nak cakap, kami reda Islamnya agama kami. Kami bahagia, Ya Allah, dapat kenal Kau, Ya Allah. Kami bahagia dapat kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami reda, Ya Allah. Kami gembira bahagia dapat Islam ini. Ya Allah, kami bahagia gembira dapat Islam ini. Ya Allah, kami bahagia gembira dapat Islam ni. Terima kasih sayang kami, jaga kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami, jaga kami. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia hidup hari ni. 5 bilion belum Islam. Berilah hidayah datang pada Islam. Ya Allah, 5 bilion orang belum Islam. Hidayah datang pada Islam. Orang-orang yang belum kenal Kau, berilah dapat kenal Kau. Orang-orang yang belum dapat Islam, hidayah datang pada Islam. Keluarga kami, pakcik-makcik kami yang belum Islam, hidayah datang pada Islam. Anak-anak saudara kami yang belum Islam, hidayah datang pada Islam. Adik-beradik kami yang belum Islam, hidayah datang pada Islam. Ya Allah, keluarga kami yang belum Islam, hidayah datang pada Islam. Kami tak boleh beri hidayah pada siapa yang kami nak. Engkau beri hidayah pada siapa yang Kau nak. Ya Allah, beri hidayah pada semua keluarga kami datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayah pada semua keluarga kami datang pada Islam. Ya Allah, Ya Allah, beri hidayah pada semua keluarga kami datang pada Islam. Kami tak beri hidayah pada siapa yang kami nak. Engkau beri hidayah pada siapa yang Kau nak. Ya Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai anak-anak muda kami kat luar sana baik-baik, Ya Allah. Mereka lalai, tak sembahyang, jauh pada Engkau. Ya Allah, beri hidayah pada anak-anak muda kami, Ya Allah. Selamatkanlah anak-anak muda kami, Ya Allah. Selamatkanlah anak-anak muda kami, Ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Kasih dan sayangilah mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, kalau ada pahala untuk majlis ilmu ni, kami hadiah buat mak dan ayah kami sayangi. Isteri anak-anak kami jagakan, Ya Allah. Satu hari kami tinggalkan dunia ini, bila isteri anak-anak kami, keturunan zuriat kami jadi orang yang menjaga agama ini. Jangan biarkan mereka patah balik daripada jalan yang kami pernah datang dulu. Kami sesat, Kau yang kutip kami, beri kami hidayah. Teruslah bimbing, pimpin isteri anak-anak kami, Ya Allah. Dengan pertolongan rahmat-Mu, tolonglah kami, Ya Allah. Bimbing, pimpin anak-anak kami, Ya Allah. Kami sayang anak-anak kami, sayangilah anak-anak kami. Kami sayang isteri kami, sayangilah isteri kami. Kami sayang mak ayah kami, sayangilah mak ayah kami. Kami sayang adik-beradik kami, sayangi adik-beradik kami. Kami sayang semua kawan-kawan kami, sayangi semua kawan-kawan kami, Ya Allah. Ya Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya Allah, sedang kami makan kenyang, tidur lena. Ramai orang kat luar sana tak ada makan minum, tak ada tempat tinggal. Ada keluarga kami jumpa, tak ada tandas, tak ada makan, tak ada minum. Ada yang rumah mereka tak sekolah, anak-anak kecil terbiar, hidup mereka musnah. Kesian, Ya Allah. Anak-anak tu macam anak-anak kami, Ya Allah. Tidur bawah jambatan, tepi jalan, atas jantas. Selamatkanlah mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami sayang semua anak-anak di jalanan, di tepi-tepi longkang. Dia hidup merata-rata tak sekolah, musnahkan hidup mereka. Selamatkanlah semua anak-anak muda, Ya Allah. Kami tak pandai berdakwah ni, maafkanlah kami, Ya Allah. Tolonglah selamatkan anak-anak muda ni, Ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak muda. Ya Allah, selamatkan semua anak-anak muda ni, Ya Allah.
Ya Allah, selamatkanlah suaramu dan maafkanlah kami ya Allah. Kami tak pandai buat dakwah ni, maafkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sayanglah pada kami, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang, hidupkan masjid-masjid seluruh dunia dengan masjid Nabi SAW. Ya Allah, hidupkan masjid-masjid seluruh dunia dengan masjid Nabi SAW. Hidupkan masjid-masjid sunnah dengan masjid Nabi SAW. Ya Allah, bantulah orang-orang yang sedang berjuang di jalan-Mu di seluruh dunia. Ya Allah, bantulah orang-orang yang sedang berjuang di jalan-Mu di seluruh dunia. Ampunkan dosa kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Sayanglah pada kami ya Allah. Bimbing pimpinlah kami ya Allah. Jangan tinggalkan, biarkan diri kami pada diri kami sendiri walaupun satu saat ya Allah. Wahai Allah, kami rindu Nabi SAW banyak berjuang untuk kami. Nabi kami tak pernah berdepan, tapi sangat sayang pada kami. Satu hari nanti ya Allah, hari-hari pada kami kecil, kami selalu sebut pasal Nabi ya Allah. Kami dengar pasal kehidupan Nabi Muhammad SAW ya Allah. Kami teringin nak jumpa dengan Nabi. Nanti temukanlah kami ya Allah, yang bukan sesiapa pun ya Allah, tapi kami teringin nak jumpa dengan manusia yang paling baik dalam dunia, daripada Adam sampai kiamat, yang paling kau sayang, Nabi Muhammad SAW. Temukanlah kami, isteri kami, anak-anak kami, mak ayah kami, keluarga kami dengan Nabi SAW. Kami selama ni tak pernah terfikir ada manusia begitu baik dalam dunia ini. Temukanlah kami dengan Rasulullah SAW, dengan keluarga Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, Ya Maha Pemurah, Maha Penyayang, antara kami yang sakit Kau sembuhkan, ada antara kami yang susah Kau lapangkan, ada masalah keperluan hidup Kau pemudahkan ya Allah, ada antara kami ada masalah keluarga Kau selesaikan. Wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ada hajat-hajat yang baik daripada kami Kau kabulkan, yang tak baik Kau jauhkan daripada hidup kami. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW yang kami cintai, sayangi, minta tu kami minta. Apa yang Nabi SAW yang kami sayangi, cintai, minta jauhkan, yang minta jauhkan. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.